Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Alright. So, minta tolong sebelum kita mulakan, apa saya nak tahu kita punya audio, video semua okey ke, tak okey ke? Tolong komen Apa siapa yang ada ni? Kita ada lebih kurang 22 peserta hari ni ataupun malam ni lah. Okey. Jadi saya akan perhatikan juga ruangan komen. Kalau ada siapa-siapa nak komen, kita akan cuba jawab lah. Okey. Okey. On ni kita. Okey. So malam ni macam biasa tiap-tiap hari Isnin kita akan buat satu sesi untuk kita berbincang lah, bincang, dan saya akan tunjukkan macam mana uh, minimal lah, cara minimal kita nak buat screening, nak cari konten-konten mana yang tengah trending, dan juga konten mana-mana yang konten mana yang kita ataupun cara kita nak buat watchlist. Okey, cara-cara kita nak buat watchlist. So kita nak pilih counter tu macam mana. Okey. Tapi hari ni kena ingatlah, sesi malam ni sebenarnya bukanlah satu sesi untuk kita bagi nasihat uh, sebagai apa? Nasihat untuk membuat pelaburan, ataupun sesi ni bukan sesi untuk pelab nasihat pelaburan lah sebenarnya. Okey, jadi segala risiko kita tanggung sendirilah. Okey, masing-masing punya tanggung. Jadi sesi hari ni kita akan fokus kepada secara general teknikal saja. Okey, yang mana konten-konten yang tengah trending itu sajalah. Kita kena kecilkan skop sikit, dan tak boleh nak bagi buy ataupun sell call ataupun nak tanya boleh hold ke tak ke apa ke, saya tak boleh jawab ya. Sebab itu bukan sebahagian daripada skop kerja sebagai seorang remiser. Okey. Jadi kalau untuk nasihat-nasihat yang sebegitu, okay, kita kena tanya investment advisor. Orang yang ada lesen investment advisor. Saya punya lesen hanyalah lesen sebagai dealer saja. Jadi incidental services saya memang boleh bagi trading ideas, buy and sell suggestion dekat saya punya klien sendiri. Yang tu memang bolehkan lah, dibolehkan sebab dia dikategorikan sebagai incidental services. Maknanya kita tak boleh nak elak daripada kerja tu. Cuma skop dia terhad kepada kita punya klien sendiri sajalah, dan semua remiser selalunya macam tu. Okay. Alright, so okay, komen dah ada ni. Okay, Cik Nazli. Okay, cantik. Cik Nazli share ataupun panggil kawan tu. Puan Nazatul Maria, mohon tilik Zenwa. Ni kita dah, Puan Maria kita dah ada dalam grup Nanti kita tengok dengan lebih detail lagi. Saya rasa saya dah share pasal Sinwa tu. Okay. Alright. Cik Zain, terima kasih banyak share. Cik Cik Aziz. Okay, tanya pasal Dufu. Waalaikumsalam. Ada lagi. Cik peram je lah. Okay. Alright, so kita boleh mulakanlah sesi kita. Alright, so jangan lupa tolong share dengan kawan-kawan yang mana rasa boleh dapat manfaat daripada sesi kita hari ni. Okay, so tak payah bayar satu sen pun, cuma share saja. Okay. Alright. Okay, 44 orang. Boleh lah. Let's move on. Jom kita tengok. Saya sharekan saya punya screen ya. Okay, so sekarang ni, hari ni saya pakai screen sharing yang macam ni lah. Okay, yang kecil sikit. Dan bawah ni memang kita tak nampak banyak. Saya akan scrollkan lah. Saya akan scrollkan nanti. Tapi harapan saya screen ni muat dengan korang punya handphone, dan juga muat dengan komputer ataupun PC korang, dengan device yang korang guna lah. Harapan saya macam tu sebab yang penting sebenarnya bukannya list tu. Yang penting sebenarnya komen-komen yang saya akan tunjukkan dekat chat tu. Okay, so itu yang penting. So hopefully yang tu yang korang akan nampak lah. Okay, jadi bila perlu maybe saya akan maximizekan chart ni macam ni. Oh, bukan. Oh, ni. Okay. So saya akan maximizekan macam ni lah. Okay, bila diperlukan. Okay. Alright, so kita mulakan sesi kita. Okay, macam biasa screener kita ni ialah screener trending. So kita sebagai orang baru dalam market, siapa yang ni sesi ni saya tujukan khas kepada orang yang baru nak, ni lah orang baru-baru nak belajar ni kan. Jadi trader baru
cara ataupun method trading system yang paling simple, yang kita paling mudah untuk kuasai, dipanggil trend following trading strategy. Okay, so tak payah lagi cari pasal intraday, tak payah cari pasal Wyckoff ke apa ke kan, tak payah lagi cari yang simple. Dia panggil trend following. Okay, jadi teknik ni sebenarnya bukanlah teknik yang basic. Teknik ni sebenarnya digunakan bukannya otai-otai tak guna. Otai pun memang guna ni. Ada yang masa saya belajar MSCA dulu, ada diberitahu oleh cikgu-cikgu saya. Dia kata moving average ni ada fund management house ataupun fund management company yang guna trading strategy pakai moving average ni. So trend following ni. Jadi benda ni bukan benda yang biasa sebenarnya. Okey, benda yang asas, tapi kalau kita berjaya kuasai, insya-Allah kita boleh dapat profit yang banyak tanpa perlu bersusah payah. Okey. Dan benda ni sebenarnya bukan terpakai pada stok saja. Okey, untuk derivatives, futures, kalau orang trade forex ke apa ke semua ni, teknikal dia lebih kurang samalah asas dia. Tapi kita tu nak kena fahamlah, kalau kita trade instrumen tu nak kena faham behavior dia macam mana, time frame mana yang nak guna dan sebagainya. So benda tu spesifik kepada instrumen-instrumen yang tertentulah. Jadi hari ni saya cerita pasal nak buat screening ni, kita hanya fokus kepada daily time frame. Sebab apa daily? Sebab daily ni ialah yang lebih universal. Kalau biasa kalau kita trade kan, kita akan selalu macam tak sure nak masuk time frame mana semua tu. Kita pun sendiri pun kadang-kadang tak tahu kita nak buat scalping ke, kita nak buat intraday ke, ataupun kita nak swing. Sebab ni memang dalam hati kita nak jadi intraday kan, nak buat scalping. Tapi bila tak jadi dah tak tahu nak buat macam mana dah kan. Sepatutnya cut loss tapi tak apalah, peram je lah dulu kan. Kita takut jadi. Jadi strategi ni sesuai untuk longer term, tapi untuk macam beberapa hari punya trading strategy. Okey, untuk kadang-kadang antara 3, 5 ke seminggu, selagi dia naik, selagi itu korang hold. Okey, saya tunjuk contoh. Apa contoh yang ada sekarang. Apalah, cuba tengok. Oh, cute. Tak ingatlah contoh apa. Yang dia naik tak stop. Ni. Simlife. Okay, korang boleh dengar saya punya mic Okay, Simlife ni. Okay, jadi counter ni dia start trending kat sini. Okay, dia start trending dekat area sini lah. MA 5 atas pada 10, price atas pada 5 atas pada 10, dua tu je. Ni yang lebih loose definition dia. Kalau korang pakai definition price atas pada 5 atas pada 10, pakai dua ni saja, list korang akan dapat lagi banyak tau. Tapi kena ingat kalau dia bawa MA 50, generally counter tu lebih bearish compare dengan counter-counter yang atas pada MA 50. Jadi kalau kita sebagai trader baru, eloknya cari counter-counter yang atas pada MA 50. Kita tak cerita pasal fundamental. Okay, fundamental tu benda lain. Macam mana itu terpulang pada kriteria yang korang nak set up macam mana. Tapi fundamental, basic fundamental, carilah counter-counter yang ataupun syarikat yang profitable business dia. So itu yang paling utama lah. Okay, jadinya daripada sini. Okay, 2 hari bulan Julai. Layan je lah MA 10 ni kan. Dah trigger kat sini. Lepas tu dia tu naik je daripada harga berapa ni? 55 sen sampai highest dia 68 sen. Okay. So inilah dia screener ni gunanya. Korang boleh skip macam ni kan. Above ataupun yang requirement yang saya set ni, MA price atas pada 5, atas pada 10 dan 10 atas pada 50. Jadi kalau korang tak nak pakai ni, nak macam yang hero sikit, buang yang ni, MA 50 ni. Ni last price atas pada 5, 5 atas pada 10, 10 atas pada 50. Okay. Jadi 50 ni boleh buang lah.
buang ni insya-Allah kau akan dapat kaunter-kaunter yang lagi power. Tapi benda tu of course lah dia lebih berisiko tinggi. Jadi kau orang maybe overwhelmed dengan pemilihan ataupun kaunter-kaunter yang ada. Jadi takut tu je lah, takut tak banyak sangat kaunter, tak tahu nak pilih mana satu pula. Okey, so itu saya punya pesan lah. Okey. Jadi hari ni saya memang stick kepada atas pada 50 sebab kita nak cater kawan-kawan kita yang baru lagi. Okey. So satu lagi syarat dia kat sini saya set price dia bawah pada RM2.5 lah. Yang atas pada RM2.5 tu orang yang dah biasa trade dia akan tahu. Kaunter-kaunter RM2.5 tu lah sebenarnya yang boleh buat duit besar. Okey. Tapi untuk korang sebabkan korang asyik-asyik bagi alasan kata oh ni nak counter marhain kan. Okey, nak counter murah, kita akan cuba bagi yang sederhana risiko dia. Okey, sebab kalau murah sangat tak boleh pakai. Sebab murah sangat ada sebab company tu harga dia murah. Bukan sebab dia sangat-sangat berpotensi. Company harga murah sebab fundamental dia tak bagus. Kalau fundamental dia bagus, harga dia takkan murah punya. Jadi bila kita masuk company-company yang murah, kita kena tahu position kita tu sebenarnya ialah spekulatif. Jadi kalau kita terbakar modal kita tu hangus, jangan marahlah dan jangan menyesal. Sebab kita sepatutnya dah tahu dan aware risiko yang kita buat. Sebab tu beberapa saya punya ada satu grup lah saya punya klien ni memang dia tahu risiko pasal benda ni dan dia fokus kepada kaunter harga RM1.50, RM2, RM3. Bukan dia beli sampai 1,000 lot, 2,000 lot. Tak. Dia kadang-kadang beli 10 je. Beli 10 kaunter-kaunter harga macam RM2 ke macam modal RM3,000, RM5,000, kadang RM10,000 tapi dia tahu risiko kaunter murah dengan risiko kaunter mahal. So bila risiko kaunter mahal lower risk compare dengan kaunter yang murah yang high risk. Memang boleh beli banyak. Orang suka beli banyak sebab boleh dia multiply. Kalau beli 10, alah baru naik kalau naik 1 sen baru RM10, betul tak? Tak nak macam tu. Dia tak. Kita fokus kepada kaunter-kaunter yang fundamental dia strong, harga dia of course akan lagi tinggi. Jadi position yang macam tu lebih selamat sebenarnya compare dengan speculative trading walaupun kaunter-kaunter harga murah ni risiko loss dia kadang-kadang 50%. Compare dengan kaunter-kaunter yang stabil sikit, risiko loss dia maybe 10% je. Okay, so itu kita keep in mind. Okay. Jadi Sim Life. Yang ni saya memang dah bagi dalam grup. Okay. Dan kat sini ni sepatutnya dah mula exit lah. Sebab apa? Sebab kat sini technical resistance dekat area 69 sen. Patutnya bila dia dah mula turun ni dah boleh ni lah dah keluar signal lah. Okay. Jadi macam mana dalam grup kita bercerita pasal benda ni? Ini kita study shareholder analysis. Okay, shareholder analysis. Jadi saya tunjuk example sikit. Ni kita menyempang sikit tapi nak bagi tahu ilmu benda ni luas ya. Kita tak payah kita jangan hadkan kepada satu benda saja. Okay. Okay. Ya, ni dia. Okay. So dalam grup saya punya support group ni saya dah cerita. Saya dah bagi tahu, saya share dekat grup lah. Alah, tak boleh nampak pula. Okey, ni ni gambar ni ialah gambar shareholder analysis. Maknanya announcement yang relevan dengan counter tu. Okey, jadi tak nampak pula ni. Okey. So yang ni kau nampak sikit lah Sim Live ada berapa hari bulan dia tu announce date. Mr. Loy ni dia beli 900,000. Ini date 29 Jun dia beli 2.5 juta Sim Live. IOIPG ada kat sini. IOIPG pun ada. Okay. Jadi benda ni info ni saya share eksklusif lah dekat saya punya klien. Okay. Jadi saya pun bagi tahu korang kena tengok counter ni. Itu saya bagi pada berapa bulan tengok. Julai 2. Okay. So saya bantu saya punya klien macam ni lah. Okay. So kalau 2 hari bulan Julai kita tengok kat mana. Dia dah naik sikit ni. Dung. Sini area sini. Okay. So kat sini kita buat decision untuk beli. Kat sini basically dah ada signal lah. Tapi masa tu tak perasan. Okay. So bila saya bagi tahu tu sinilah dia tempat kita nak kena masuk. Tapi bukan saya paksa semua orang masuk. Saya bagi tahu lah. Tengok-tengok lah ni. Siapa yang interested bolehlah masuk macam tu. Okay. So apa
jangan tengok teknikal sangat lah. Okay, sebab teknikal ni benda yang kemudian sebenarnya. Dan korang nampak cikgu-cikgu yang biasa tunjuk kita trade profit apa semua tu, nampak dia guna teknikal kan. Okay, tampak dia guna teknikal. Tapi apa yang kita tak nampak, apa yang berlaku di sebaliknya, kenapa dia pilih counter tu. Kadang-kadang kan ada 15 counter yang listed, yang macam yang kena set up tu, tapi kenapa dia pilih yang tu? Okay, kadang-kadang memang setting sama, dah keluar screener semua sama, tapi kenapa dia pilih yang tu? Okay, sebab salah satu sebab lah. Okay, fundamental dia. Okay, fundamental company tu bagus. Kadang-kadang counter tu ada catalyst, ada sentiment. Kadang-kadang ada ada corporate exercise ataupun ada announcement yang positif. Jadi benda-benda semua kita tak tahu. Kalau pakai technical saja, tengok orang tu trade pakai technical. Kalau even kalau saya dalam group pun saya akan cerita pasal technical. Tapi benda tu memang kita nak kena explain macam tu lah. Tapi sebab apa kita pilih counter tu, reason yang di belakangnya. Sebab tu ramai orang mula belajar pasal technical dan bila apply gagal, asyik apply. Lepas tu masuk kelas lain pula. Belajar lagi tak boleh lagi. Tapi macam tu lah. Okay. So trading ialah ilmu yang menyeluruh. Kalau korang nak belajar basikal, tak boleh belajar kayuh dia punya penggatih pedal saja, tak belajar pegang handle. Dia kena belajar semua sekali. Okey, dia tak boleh kalau nak kayuh basikal kan, tak boleh kayuh dia punya pengayuh saja. Dia kena ada complete basikal tu. Handle kena ada, tayar kena ada, sprocket, apa benda semua, segala bagai semua tu. Tempat duduk pun kena ada, barulah boleh jalan. Okey. Ada juga basikal yang jalan tak ada tempat duduk, ada juga. Yang tak ada brake pun ada. Tapi itu atas skill masing-masing lah pula. Tapi yang standard punya ada brake, ada tempat duduk, ada segala benda ni. Jadi ini adalah yang sesuai untuk kita sebagai orang baru. Kita tengok orang tu pakai basikal dia tak ada tempat duduk lah. Dia lompat sana sini macam wah. Kita pun nak juga kan. Tapi kita dah buat, kita pun lenguh nak duduk tak ada kursi. Dah tak tahu nak buat apa kan. Jadi kita kena berhati-hati kat situ. Okay. Alright. Saya kena tulis sikit ni. Saya takut komen-komen ni terlepas pandang. Macam Puan Azatul Maria tanya ni. Wah. Okay. Okay, Muhammad Safwan, terima kasih banyak tolong share. Zulfikri ni tanya Hong Seng. Okay, Dayak pula. Guna M5, 10 dan 50 yang tuan ajar. Setakat ni buat BTST insyaAllah akan naik. Okay lah. Tapi kita kena bersedia. Setakat ni maybe Tuan Dayak ni buat 100% sukses kot. Bila jadi macam tu, jangan terlalu confident yang benda tu akan sentiasa jadi. Kena bagi benefit of doubt. Macam takkanlah benda ni tiap-tiap kali dia akan jadi. So kita kena, bila kita ada macam tu, kita akan cuba untuk secure. Kita akan cuba untuk perbaiki lagi. Jangan biar dia kat situ, tapi kita buat satu lagi copy, cuba perbaiki lagi sebab kita kena expect benda ni supposed to be fail. Mesti kena ada failure point dia. Ini dia mustahil lah dia nak kena 100% jadi. Okay, kalau jadi macam tu memang best lah. Okay. Saya pun maybe masuk senarai jutawan nak mana tahu kan. InsyaAllah. Okay, tapi cuba hati-hatilah, jangan terlalu terlalu confident dengan kita punya benda yang kita baru belajar tu. Okay, unless kita dah tested benda tu maybe 100 kali kita dah cuba, 90 jadi, 80 jadi. So maknanya dia dah ada data ataupun sampling yang cukup untuk kita tahu keberkesanan dia. So itu yang penting lah. Tapi yang penting sekali kita cuba dulu. Macam Cik Dayat buat, cuba dulu, bagus. Tahniah. Okay, Cik Aziz tanya pasal Rex. Ni Hong Seng. Okay, Rahmat Sale ni tanya pasal JFM. Okay, saya ambil sikit-sikit je ni ya. Tenko ni ada bagi dekat dalam grup ni. Okay, so setakat ni komen setakat tu je. Jadi kita tengok kita punya list dulu. Okay, so screener dia sort by most active by volume. Okay, so kita tengok PUC. Alright, so PUC ni hari tu dekat sini saya dah bagi dalam grup, gagal. Okay, dia tak berjaya breakout kat sini So sekarang ni
dah keluar satu signal yang cun punya ada volume besar dengan kenaikan harga. So ni tadi dekat bawah-bawah ni saya dah bagilah. Saya dah apa? Dah alertkan dalam grup lah. Okay, jadi hopefully benda ni apa boleh sambung naik lah. So generally dia dah bullish lah ni. Sorry, dia belum bullish lagi. Dia bullish bila so syarat dia ada juga. Dia price akan consider bullish di atas line biru ni. Maknanya dia dah breakout resistance dia. Okay, dia breakout resistance level yang ni, barulah dia consider bullish. Walaupun dia dah breakout, besok waktu dia turun balik tu dan breakout gagal. So bila dia breakout dan close di atas tu, lepas tu ada kemungkinan besar dia akan sambung naik lagi. Jadi itu cara kita baca dari segi technical. Fundamental company ni tak payah tanyalah 17.5 sen. Kan? Okay. So okay, ni saya nak masuk dalam watchlist. So masuk dalam jadi saya ada method baru sikit. Saya buat macam ni yang mana-mana yang counter kita bincang, saya akan masukkan dalam watchlist yang macam ni. Okay. So kita tengok ni tutup balik. BCM Alliance bagus sangat. Okay. Dia dah ni sideways dah agak lama juga kat sini. Okay, dan dia force break kat sini, naik balik. Dan dia stabilize. Lepas tu boom, hari ni hari kedua So maknanya kat sini ni dia gerak hari Jumaat hari tu dan hari ni. Okay. So masa hari Khamis kat sini kita tengok volume dah mula tinggi 22 hari bulan. Tapi aktiviti tak ada lagi. Okay. Price just macam biasa je lah. Tapi volume dah abnormal, dah agak tinggi lah. Lepas pada tu next day hari Jumaat, price meletup, dah breakout. Tak perasan, minta maaf dah, saya tak perasan counter ni. Rasanya tak ada tak ada dalam grup. Tak ada. Yep. So kat sini sepatutnya dah ada trigger lah. Okay, tapi saya tak perasan. So saya tak share dalam grup, minta maaf ya saya punya kawan-kawan yang dalam grup So kat sini lagi sekali dia mula gerak. So kat sini ni saya nak masuklah, counter ni memang dah mula breakout MA50. So I suppose untuk medium term dia dah mula bullish. Okay. So tu kita baca dari segi teknikal bukan kita nak cerita dari segi counter ni boleh naik harga berapa, TP berapa, support resistance kat mana semua tu. Tak. Kita hanya tengok dari segi trend sajalah. Dia dah sepatutnya dia dah mula naik lah. Jadi kat sini kita tengok daripada sini ke sini dia uptrend. Okay. So support level dia I would say area sini lah, ataupun yang terbaik sekali ambil ni 9 sen. Jauh ni, memang jauh. So lebih kurang dalam 50% daripada kita punya current price. Okay. So kalau dia turun bawah ni barulah kita dia consider stop lah. Okay. Tapi ni saya kena bincangkan lagi ni dengan lebih lanjut lah dalam grup. Okay. Jadi ni support level yang ni, dan resistance yang pertama kita ambil market structure. So kita boleh pakai ni. Saya suka ambil yang closing price. Candle yang hijau selalu. So resistance dia 17.5. Ini bukan PUC ni BCM Alliance. Okay, masuk dalam watchlist. Tengok pula next counter SM Track. Counter ni memang counter orang kata goreng lah. Dia sejarah dia memang hebat lah. Okay. So ni zoom naik sampai sini, lepas tu harga 56 sen ni, lepas tu turun sampai 27 sen, dah habis separuh 50%. Lepas tu turun lagi tinggal 14 sen, lepas tu turun lagi tinggal 7 sen. 4 kali dia turun. Okey, 3 kali turun lah. 1 2 3. 3 kali lah dia turun daripada 50 ataupun 60 sen tu pergi ke 5 sen. Okey, jadi kita kena hati-hatilah. Takut terkena. Kat sini pun ada orang beli ni, sini pun ada, bawah ni ada, atas ni pun ada, sini pun ada. Okey. Dari segi teknikal, counter ni dia mula nak bullish. Mula nak bullish sebab apa saya kata gitu. Sebab MA 50. Jadi price ni nampak gaya dia duduk dah mula berlaga-laga di atas MA 50. Okey. Jadi MA 50 ni dikatakan sebagai technical indicator untuk medium term. Jadi bila kita tengok balik kat sini, ni ada satu price atas pada MA 50. So dia naik, lepas tu dia turun, so dia pergi kat MA 50 kat sini, naik balik ni test MA 50, breakout breakdown lah, break ke bawah tu, lepas tu bertahan dan dia naik balik. Lepas tu dia naik balik tu. So signal MA 50 ni generally dia boleh bertahan selama 50 hari ke depan lah. Basically itulah dia punya ceritanya. So 50 hari ke depan tu, 1 bulan ada 20 hari.
Lebih kurang 2 bulan ke 3 bulan lah. Okay. Tapi itu bukan yang definite ataupun kita tak sepatutnya guna macam tu. Medium term usually 2-3 bulan macam tu lah. Okay. Kalau ni medium term saya punya lah. Okay. Untuk long term tu selalunya lebih 6 bulan, setahun, 5 tahun. Itu long term lah. Okay. Medium term 3, 6 macam tu. Okay. Alright. So di atas pada MA 50 dia cross. Lepas tu kena lah kalau dah terbeli kat sini nak buat macam mana kan. So atas dia breakout kat sini barulah korang mula profit. Okay. So ni memang kena hati-hati. Counter ni bagi saya dah bullish, tapi kalau silap akhir bulan ini akan terbakar, akan hangus korang punya modal kalau silap akhir bulan, kalau salah buat lah. Loss tu memang dah almost guarantee dah. Okay. Cuma banyak ataupun sikit saja. Jadi kalau bagi saya personally, counter-counter yang macam ni dari segi trading, capital management, okay, pengurusan modal, saya akan allocatekan hanya maksimum RM10,000. Tapi counter ni sebab harga dia 9 sen, saya tak akan commitnya RM9,000. Maybe counter penny stocks lah. Biasanya saya akan allocate dalam 5,000 macam tu je. Jadi dengan 5,000 tu usually 20 ke 50% potential loss. Sebab tu saya letak maksimum setakat banyak tu saja. Jadi saya tak letak semua saya punya modal beli kat sini sebab saya tak sanggup nak terima risiko loss 20 to 50% tu dengan sebanyak tu lah. So saya setkan kalau macam 1,000, 2,000 saya sanggup loss, so ambil 5,000. So kalau 5,000 tu diturun 20%, hangus lah 1,000. Kalau 10,000, 2,000 maksimum kat situ. So okey lah. Ataupun kalau sanggup nak ambil 50%, 5,000 loss per trade untuk penny stocks. Dah. Bukanlah kalau ada 100,000 ambil terus 100,000 masuk kat sini, itu memang kerja gila lah. Sebab kalau dia loss je 50% kat situ tu, 50,000 gone. So itu satu risiko yang saya tak boleh nak terima. Jadi saya set aside amount yang saya boleh terima saja untuk tu. Kalau dia naik, then dapatlah profit banyak tu. Walaupun tak banyak dapatnya, tapi dia berhasil lah. Kalau loss, then it's already accounted for. Maknanya kita dah plan untuk dia loss, settle masalah. Jadi tak ada pening kepala kat situ. Okay. So ni sebenarnya saya tak nak masukkan lah counter ni. Walaupun nampak macam bagus juga lah penny stocks ni. Okay. GUH. GUH ni saya punya dalam saya punya dalam grup saya ada beberapa pembantu ataupun yang geng lah. Okey, ada saya punya geng, memang dia orang dah tolong alert dengan counter ni awal-awal. Okey, alert as in tolong bagi tahu kawan-kawan suruh tengok lah. Okey, jadi saya counter ni memang saya tak alert. Rasanya kat mana maybe ke sini kot, dalam 2-3 hari kat sini lah. Kat sini dia orang dah alert. So bila dah sampai ke sini je, bila dah breakout, saya pun bagi tahu dalam grup, ini counter, dua orang ni tolong alert, korang ada masuk ke tak? Macam tu. Okay. So usually bila dia dah ni sampai ke sini pakai gun square of 9, dia dah dekat-dekat nak sampai lah 69 resistance kat sini. Kalau saya, dia mula naik, lepas tu dia turun 1 sen, turun 1 sen setengah je daripada highest, terus caw. Sebab saya tak nak jadi macam ni. Okay. So dia sekurang-kurangnya dia pergi 68, 66 tu. Dia pergi 66, 65 saya dah caw. Saya jenis macam tu lah. Okay. Sekian profit awal. Kadang-kadang bila dia jadi macam tu dah exit, lepas tu dia naik balik. So tak ada rezeki lah. Yang pentingnya saya tak nak dia jadi macam ni. Saya tak nak dia jadi macam ni. Kalau dia naik balik, ada potential re-entry, masuk je lah balik. So itu cara kita manage kita punya trades sebenarnya. Okay. So yang ni masuk dalam watchlist, tapi probably ni kena bagi chance lah, maybe seminggu ke macam tu untuk dia habis for selling dulu. Okay, tak bukan seminggu sebenarnya, maybe 2-3 hari macam tu je. Korang tengok dalam saya punya YouTube channel video yang ada tajuk T0 tu, tengok yang tu, bagi masa dia maybe 2 ke 3 hari untuk habiskan, settlekan for selling. Lepas tu baru ada kemungkinan lah counter ni ada potential juga ya. So saya masukkan dalam watchlist. Tenko. Okay, okay, sorry, counter ni tak ada bagi dalam grup, not today lah. Okay, dulu kat sini ada potential ni. Sangat harga jadi kalau korang belajar pasal price and volume dan juga belajar pasal trend, inilah dia trade yang paling simple. So dia once dia dah breakout kat sini, market structure, dia breakout kat situ, okay, dan dia breakout dengan high volume, lepas tu dia tengah trending pula tu, ini adalah signal yang strong
dan stabil. Okay. Ada kemungkinan besar dia breakout kat sini, lepas tu dia turun balik kat sini. Itu memang biasa. Yang tak biasa dia terus naik. Okay. So Tenko ni, sekejap kita tengok dalam grup bulan 5, 11 bulan 5. Okay. Inilah kita cerita. Ni dia kata kat sini screener free 52 minggu high ada T-Ocean, LC Titan dan Tenko. Ni date bila ni? 5 hari bulan 5. Masa tu harga mula gerak. Okay, so screener ni memang screener free. Cuma saya tengok ada masalah. Screener tu dia tak update sekarang ni. Jadi saya kena tengok balik apa masalah dengan screener tu. Jadi kalau siapa yang tak dapat ataupun nak masuk dalam screener punya alert dalam Telegram tu, okay, dalam Telegram memang saya bagi free community service daripada Telefon Bursa. So sebab dia ada cost juga benda tu, tapi tak apa, kita absorb semua. Nak kena troubleshoot balik kenapa ada masalah tu. Jadi siapa yang tak ada access tu, tolong komen dekat ruang komen kat bawah ni, tolong komen orang nak benda tu. Jadi nanti maybe saya punya admin akan bagi link untuk join Telegram channel tu. Untuk screen ni memang kita bagi free saja ya. Okay. Okay, so Tenko sekarang ada slightly strong volume kat sini dan price di close atas pada MA5, 10 dan 50 ni lah. Okay, jadi counter ni dia syariah ke tak ya? Okay, saya rasa counter ni tak syariah. Ada ke dah syariah? Saya tak ingat. Okay, jadi korang boleh check status syariah sebab masa awal-awal kat sini dulu ada isu sebab dia tak syariah. Jadi dia counter transportation ataupun logistics. Saya tak pasti kenapa dia tak syariah lah. Jadi korang kena study lah kalau dia tak syariah sebab bisnes dia ataupun dia ada transport barang-barang haram ke apa ke. Yang tu decision korang lah. Tapi kalau dia tak ada, bagi saya kalau dia tak ada buat transportation barang-barang yang haram, contohnya macam binatang-binatang ternakan yang haram tu, lepas tu dia tak ada transport arak, dia tak ada transport apa-apa lagi lah yang seangkatan yang benda-benda haram macam tu, so usually lah bagi saya dah okay lah, as long as the business is syariah compliant. So saya punya style tu lebih lenient sikit lah. Okay, tapi tu dari personal, saya minta maaf ya. Okay, Tenko boleh masuk dalam watchlist juga. Tapi tak berapa confident sangat lah. Okay, so kita tengok Sersol. Okay, so Sersol kalau korang run screener ni tiap-tiap hari korang akan jumpa kaunter-kaunter macam ni. Sersol ni kat sini dah mula trigger. MA5 kat sini. MA5 price duduk di atas 5, 5 di atas 10, 10 di atas 50 kat sini Saya tunjuk dengan arrow. Kat sini dah trigger. So saya harap korang buat benda ni tiap-tiap hari. Kalau boleh buat pukul 4. Sebab apa? Bila korang screen pukul 4, korang akan terus dapat list counter tu, boleh terus decide sekarang dan beli. So bila beli petang, besok tu usually kalau korang pilih counter yang betul, yang kena dengan setup BTST yang saya buat tu, kalau kena benda tu, besoknya boom. Okay, nak kata dia masuk dalam list top gainer ke, list most active ke apa ke, itu saya tak garanti lah. Tapi usually kita dah mula boleh nampak hasil daripada kita punya trades tu besoknya. Just right about next day. Next day saja, besok usually pukul 9 buka tu dah ada profits lah. It's not a guaranteed, tapi dari segi behavior, dari segi data yang kita compile, 80% sukses kita punya BTST. So BTST kita basic adalah pakai benda-benda yang macam ni. Okay, so kat sini ni price dah nampak weakness, dah nampak melemah lah candlestick yang mula kecil. So either dia pergi sideways macam ni ataupun dia turun, tidak dapat dipastikan. So support level boleh ambil kat sini dulu, lowest ni, dan resistance yang pertama ialah yang ni. So kalau dari segi trading plan, sini kalau price turun bawah tu cut loss. Bila price sampai ke sini jual. Kalau price cross ke atas ni beli ataupun tambah position. Ini trading plan, bukan investment advice. Sepatutnya saya tak cakap pun benda ni, sorry. So yes, jadi dia price akan consider bullish dekat atas line ni, okay, area sini,
dan dia bearish di bawah ni. So in between ni dia sideways. Okay, jadi kat sini ni memang betul kita boleh dapat 1 sen 2 sen kat sini, memang boleh dapat sebab dia range dia daripada harga 43 sampai 57. Memang boleh dapat. Tapi adakah kita punya timing tu boleh masuk dengan tepat? Itu tanya diri masing-masing. Okay. So ni yes masuk dalam watchlist but not necessarily for trade lah sebab kita takut dia mula retrace dulu. Okay, jadi kalau kita tengok secara live ataupun kita nak buat intraday trades, trigger dia berbeza. Saya akan discuss dalam group lah benda tu. Okay, dengan saya punya client. Okay, volcano tak ada tanda ni. Memang agak nice juga ni. Saya nak tengok je fundamental dia okay tak? Company ni baru listed kan. Bola warna kuning tu. Okay, so MA5 cross 10 dia start dengan kat sini. Okay, so dekat 43. Ada kita share dalam group tak? Volcano. Maybe saya tak share. 24. Tak ada. Okay, cuma ni lah. Kita punya team members lah, ahli-ahli dalam group yang tolong alertkan Volcano ni. Okay, so kat sini dah mula trending. Jadi resistance dia sekarang ni tak nampak kat mana lah. Dia dah break out kat sini for sure. Dah mula bullish. Next resistance dia ialah okay. Oh ni Naim ada sebut ni, saya rasa dia kata Tenko dah syariah. Okey lah. Betul saya punya anggapan dululah. Saya tak faham juga kenapa dia tak syariah pada masa tu kan. Lepas pada tu baru dah syariah lah. Okey lah, bagus. Okey, siapa yang nak join saya punya group, sebenarnya korang kena buka account, deposit dan active trade. So kalau active trade, buat 3 benda ni, buka account dengan saya. Lepas tu deposit, dapat masuk group yang orientation tu, group yang sementara untuk bagi conditioning, biar faham cara bahasa kita, lenggok dan sebagainya. Lepas tu bila active trade, masuk dalam group support group yang saya tunjuk tadi itulah. Okey. Group tu memang saya hardkan. Saya punya klien ada ramai sebenarnya. Tapi yang betul-betul aktif ada lebih kurang 400 tu. Jadi yang 400 tu saya hajatnya memang nak kurangkan lagi sebab saya nak fokus kepada orang yang betul-betul nak tolong diri sendiri. Okay. Jadi siapa-siapa yang trade, yang aktif trade, memang siapa yang support dengan saya, memang saya group tu memang untuk orang kata group memberi. Okay, jadi siapa yang trade dengan saya memang saya bagi duduk free dalam group tu. Okay. Jadi memang saya dah remove lebih kurang dalam 11 orang bulan lepas. Okay. Sebab dah tak aktif account, dah tak ada update semua kan. So saya remove je dari group tu. Saya tak suka orang ramai-ramai. Saya prefer group kalau ada 10 orang biar 10 orang tu je. Kalau ada 300 biar 300 je. Saya tak nak ada yang aktif 300 tapi dalam tu ada sampai 6-7 ribu orang dalam tu kan. Okay. So saya tak suka macam tu. Okay. Alright, so okay, ni Sersol siapa tanya ni? Triple Z. Saya dah komen Sersol tadi. Okay, nanti boleh tengok balik lah video tu Okay, tengok sikit. Ada lagi tak? Okay, Nur Syahrin macam saya cakap tadi lah. Nur Syahrin kata nak join Telegram group, buka account dengan saya, deposit dan juga active trade. Lepas tu baru boleh request untuk join. Okay, Muhammad Asnawi tanya end to end. Jom kita tengoklah sekejap. Okay, end to end kat sini. Okay, tak boleh. Kita utamakan orang yang bertanya dulu kat atas ni. Okay, mula-mula ni kita dah tengok Volcano ni, counter dah trending. So, resistance kat sini, support level kat sini. Xinhua kita tengok dulu Kita ambil selingan sekejap, kita tengok counter-counter kawan-kawan kita tanya. Wow. Okay, nampak kat sini lowest point kat situ, lepas tu dia naik balik dan dia touching balik kat sini. Ni tak tahulah support level yang kuat ke tak. Nampak gaya macam tak berapa kuat Sebab ni pun harga 41 sen. 41 sen sepatutnya okey lah. So Xinhua dari segi price action tak berapa cun lah. Sebab ni price down dengan volume yang tinggi. So tak berapa ngam lah sebenarnya. Xinhua ni saya ada bagi dalam group. Tak jadi nampaknya.
Okay, so saya bagi tadi. Okay, dengan support level semua dah ada lah. Okay, tadi pukul apa lah? Pukul 3, pukul 3 lebih. So dia gagal ni, tak jadi. Okay, anyway, so Zinhua untuk medium term, dia price duduk di atas pada MA50 dekat sini. So selagi dia duduk atas ni, kita consider medium term, okay lah. Alright, so maybe dia akan break up, maybe tak, maybe selagi dia, kalau dia sideways, dia sideways je lah. Okay, so ultimate punya support level untuk swing lah. Okay, lebih kurang kat sini lah, pakai MA50 ni. Tapi kalau kita ambil short term trades, memang kat sini ni dah kena get ready untuk untuk exit lah. Okay, so 40 sen ni technical support dekat gun square of 9, betul tak? So dalam grup pun memang saya bagi 40 sen ya. So payah sikit nak cerita lah counter ni. Tapi dia overall dia bullish sebab dia baru saja jalan ni sebenarnya. Ini satu baru je naik kat sini. Lepas tu dia tu dah mula turun. Lepas tu kat sini dia dah turun balik. So price action ini saja dengan ni untuk selepas pada ni lah memang nampak dia nak naik macam tu. Okay, tapi kena hati-hatilah sebab takut kat sini ni dia yang masuk ni, takut orang kata yang masuk dekat area sini, volume ni dia orang keluar mana ya, okay. Volume ni dia orang dah keluar dekat sini. Ini tengok nampak lebih kurang kan? Takut yang push up kat sini ni dah mula keluar. Itu sajalah yang my concern nya. Okay. So ni memang kena rapat kena tengok. Okay. Rex tadi Raziz Sulaiman tanya Rex. Okay, Rex ni okey lah. 20 sen. So pakai macam ni okey lah kot. Ni satu boleh. So kalau tengok sini ni nampak uptrend lah kan. Kalau kita ambil yang ni kita nampak dia sideways. Oh tak. Ni nampak dia breakout kat situ lah. So untuk short term nampak dia bullish. Support level yang ni ataupun ambil support level ni lebih baik lah sebenarnya. Okay, bagi chart dia turun. Daripada sekarang 25, support level 22, 3 sen lah lebih kurang, tak banyak sangat. Resistance dia dekat 26.5 di sini ataupun 27 lah atas ni. Dekat gun square of 9 pun 27 rasanya. Sorry, 25, 28. Okay, 25, 28, 31. So 28 sinilah atas sikit. Mana? Okay, 28 kat situ. Okay, so yes, short term kita nampak dia bullish. Saya lebih suka pakai yang trend line ni lah, compare dengan ni. Ini setakat support level boleh lah pakai. Okay, so tu Rex Hong Seng. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi ni. Okay, Hong Seng price mula drop dengan low volume. So probably retracement punya proses dah mula lah. Okay, support level yang pertama kita boleh pakai MA10 ni dulu. Okay, kalau dia break ini maybe dia duduk legal-legal dekat area 10 tu. Okay, jangan ambil exactly lah, ambil lah lebih kurang dah 5% daripada MA10 tu. Okay, ataupun untuk medium term boleh pakai ni lah, MA50. So ni slightly jauh sikit lagi lah. Okay, kalau pakai kat sini. Okay, so ni terpulang kepada korang punya discretion. Okay, so untuk medium term bullish, untuk short term masih lagi bullish atas pada MA10. GFM GFM tak ada apa-apa ni. Okay, support level dekat area sini. Tahulah. GFM ni memang tak ada apa-apa lah kot. So support dari segi price support kat sini 22 sen. Resistance dia dekat 26. Tak ada nampak ataupun tak ada nampak dia jadi bullish ataupun bearish lah. Sorry, tak ada nampak bullish lagi. Especially volume ni pun tengah tak ada kan. So kena jaga-jagalah kat sini. Kena check ni berapa volume dia.
So berapa dia punya tu, strong ke tak ni. Okay, tapi overall kat sini ni nampak slightly bullish lah. So technical analysis ni dia sebenarnya personal preference. Apa yang kita nak tengok, kita akan nampak yang tu. Okay, so nampak kat sini dia mula macam tu lah. Okay, jadi sebabkan harga murah sangat, kita tak boleh nak pakai sangat trendline ni. Kadang-kadang kita nak kata, oh selagi atas daripada trendline ni, tapi daripada sini ke bawah, turun ke bawah ni tak sampai 10% pun. Macam tu lah. Okay, so kena hati-hati ni Tenkoda JFM end to end. End to end macam tak ada apa cerita dah kot. Tak tahulah. Okay. So end to end ni ada slide, ada slightly bigger volume kat sini lah atas pada MA. Yang ni moving average berapa? 20 rasanya. Volume ni moving average 20 yang saya pakai. So kita nampak dia above lah MA dia 20 punya volume. So probably short term nampak okay juga ni. Okay. Jadi ni probably dia punya trigger dia ada potential. Maknanya kat sini kita tengok lowest dia probably dah cecah kat situ dah. Dan kat sini dia mula breakout. Ni dari segi market structure lah. Kita nak tengok structure pergerakan harga tu. So walaupun dia price bawah pada MA 50 sekarang ni, so untuk medium term dia masih lagi bearish, tapi ada signal-signal awal, ada potential dia nak mula bergerak naik. Dia dah mula breakout kat sini. Okay, so tu je lah. Sebab apa saya kata ni? Sebab senario kat sini, okay, sama sahaja dengan senario mana contoh? No. Senario kat sini lah lebih kurang ni. So, yang dengan volume yang tinggi tu, senario dia lebih kurang sama macam ni lah. Dia dah mula breakout. Sideways ni kan, dia dah mula breakout dekat zone sini lah. Okay, dia dah mula yang 2-3 candle ni, dia dah mula breakout. Okay, dengan volume yang slightly tinggi. So, senario dia sama. Cumanya kita tak tahu lagi. Ni kena check balik dia punya quality volume ni. Buy rate dan sebagainya lah. So, ni actually saya nak masukkan dalam watchlist lah. Tapi tak relevan dengan screener kita hari ni. Sekejap. Tambah dalam senarai amatan. Okay, satu. Okay, so kita ada 10 minit lagi. Cuba tengok komen lagi tak. Okay, ni end to end dah. Nescon ada orang tanya. YBS short term. Okay, cuba kita tengok Nescon. Nescon ni baru listed company. So dari segi trend dia belum establish lagi lah. Cuma market structure kita dah nampak. Sini katalah ni support level dia kan. Okay, technical support yang pertama. Ini resistance become support. Okay. Ni dah breakout resistance. Lepas tu dekat sini dia dah jadi support level lah. So now price okay, so price dah turun kat sini. Ni T0, ni T1, T2. Tak boleh lah. Tak boleh pakai support level ni. Kena tukar. Ni personal ataupun custom trading plan. So pakai yang ni, saya rasa support level lebih strong lah. Okay. Ni daripada sini ni probably dia akan turun. Kalau dia boleh bertahan kat sini ni memang okey lah. Memang okey. Okay. Cuma takut dia turun dan next support level kat sini. Yang paling strong sekali bawah ni lah. Okay. So support level kita tak boleh ada banyak-banyak sebenarnya. Sebab bila dia break support level 1, kita target next support. Daripada 10% rugi, kita target 20% pula rugi. Daripada 20% sebab ada satu lagi support, kita target pula next 50% loss. Tak boleh macam tu. Tak berapa sesuai lah. Okay. Tapi siapa yang dah ada kat dalam memang tengah susah sikit ni. Tengah susah lah ni. Okay. So, itu Nescon. Okay, so kita sambung balik kita punya ni screener ni. JAX. Okay, JAX. Sini dah ada signal awal lah. Ini satu dia panggil momentum. Ini signal Ini pun satu lagi. Price up dengan volume yang naik. Cuma the problem is counter ni di bawah MA. Kenapa dia keluar? Sepatutnya JAX ni JAX ni tak patutnya keluar dalam screener sebab dia bawah pada MA 50. Sekejap saya check balik. Last price di bawah RM2.5. Simple moving average 5.
di bawah harga akhir, which is this one. Lima bawah pada 10. Sorry, 10 bawah pada 5, betul. Lepas tu ni 10 10 bawah pada 5, lepas tu 50 bawah pada 10. Okay, so tu dah betul Ni hari ni ke 26 Julai, betul lah ni. Oh, pelik lah kenapa judge ni keluar. Sekejap refresh balik. Alah, silap. Ni, kita kena guna. Oh, kena guna time frame ni lah. Okay. Alamak, kita punya result screener tadi lain. Okay, tak masuk lah. Tapi anyway, yang ni counter ni memang dah bullish lah. Okay, so tukar sikit. Kita ambil, kita run balik screener ni. Okay, ni satu, go. Dah keluar tadi kan, kita dah bincang. LYC. Okay, so now price di atas pada okay, closing kat sini 5 atas pada 10, 10 atas pada 50. Okay, so ni pun salah satu counter-counter yang bullish, tetapi candlestick dah mula negatif. Jadi kalau korang run screener ni 19 Julai. Run screener ni 19 Julai, dia akan dia akan keluar counter ni. Okay, so kalau tambah lagi bila run pukul 4 kan. So bila kat sini ni set terus set siap-siap lah. Kita punya cut loss kat mana? Cut loss maybe dekat area bawah ni lah biasanya kalau kita ambil momentum kan. 1, 2, hari ketiga jalan, hari keempat jalan lagi. So ni saya rasa ada masuk dalam kita punya BTST. So siapa yang ambil BTST ni memang senyum dia, panjang senyum dia, lebar. Okay. So Glotec. Okay, Glotec okay, counter trending kat sini dah ada momentum. Volume yang tinggi kat sini satu. Ini volume yang tinggi dengan price yang tak berapa stabil. Okay, dia dah mula goyang lah. Sini pun dah goyang juga. So penampakan dia kat sini kemungkinan besar dia nak go for retracement dulu. Maybe dia pergi dekat situ, dekat MA10 tu. Mungkin, saya pun tak tahu. So kena tengok. Kalau dia turun bawah pada ni, then kalau saya cabut lah. Okay. Glotec. NWP. Okay, NWP kat sini dia downtrend, lepas tu dia mula breakout. So untuk medium term ini chart pattern yang besar chart pattern yang digunakan dekat time frame yang besar selalunya sangat-sangat strong lah. Okay, jadi chart pattern ini kita nampak dia descending wedge. Once price dah breakout kat atas ni, patutnya dia boleh pergi lagi lah. Saya tak nak cakap banyak ke sikit, korang study chart pattern descending wedge, itu nama dia. Okay, kat mana nak target dan sebagainya itu korang cari sendiri lah. Okay, so NWP masuk dalam list. Okay, Tenko tadi dah. Angkop ini dalam grup banyak kali dah orang tanya ni, bagus juga. So sini candlestick agak bearish. Okay, walaupun di tengah trending, ini short term probably kita expect dia akan turun ataupun di sideways dulu sampailah seller habis. Maybe price akan turun bawah MA5 dulu lah. Okay, tapi kalau ikutkan ni masih lagi dalam zone sideways je ni pun. Okay, so saya ambil point ni sebab ni satu lowest, sini satu lagi lowest, ni ada yang low. So ada 3 point lowest kat sini. So ni kita boleh pakai sebagai support level. Fibon pun ada alert dalam grup juga, bukan saya bagi tapi kawan-kawan ni lah. Yang saya punya hardcore traders tu, dia tolong alert kan. Bullish, tapi kena hati-hati sebab dia dah ada gap. Jadi set kat sini ni tak pasti lagi besok lusa macam mana nak jadi. Biasanya bila gap ni dia ada kemungkinan besar dia nak short term retracement dululah. Okay, lepas pada tu kalau volume yang besar ni tak keluar lagi dalam market besok lusa minggu depan, probably dia ada potential untuk sambung balik. Tapi benda tu semua tu kena tengok nanti, bukan sekarang. So sekarang ni kita memang tak tahu lagi.
Okey, kita tinggal 5 minit lagi. Okey, so saya dah demonstrate tadi. Korang kita screener ni boleh guna dekat time frame mana-mana. Tadi kita duduk dekat ni. Saya macam-macam, saya hari-hari saya tukar time frame ni. Ada saya buat yang 2 jam punya, nak tengok kan. InsyaAllah ada counter-counter yang time frame dia best ataupun yang boleh trade. Kalau macam 4 jam, 2 jam, sejam ataupun 30 minit ni, kita dah ada 30 minit. Okey. Bagus. So kat sini bila ada ni kita boleh screen je lah time frame yang mana kita guna nak. Kalau kita guna trading view yang free, memang kita tak boleh nak lowest time frame lah. Lowest time frame setakat daily saja. Kalau kita ada trading view pro dan ke atas, kita ada lower time frame. Kita ada 30 minit, 15 minit dan 5 minit untuk buat screening. 1 minit pun ada. Jadi terpulang lah nak pakai mana. Okay, so itu sajalah kot daripada saya hari ni. Triple Z tanya tadi, LYC dah komen LYC mana tengok ni. LYC counter tu cun. Tapi dia dah mula keluar bearish kan. Dah keluar bearish. So untuk short term avoid dululah macam tu lah sebab kita takut dia turun dulu. Okay. Tapi untuk swing ni selagi di atas pada MA 50 kita dia trending lah. Macam tu. Okay. Okey, so tu saja level saya hari ni. Kita memang target nak bersiaran sejam sahaja. Jadi saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan saya hari ni. Tersilap time frame. Okey, sebab tadi saya ada buat study sikit, saya duk tukar-tukar, dia terlekat dekat time frame yang 4 hours ni. So better saya nak bagi tapi itu pun is a blessing jugalah. Dan kita boleh tunjuk counter-counter yang screening ni boleh pakai dekat mana-mana time frame lah sebenarnya. Okay. Jadi itu saja daripada saya hari ni. Terima kasih banyak kawan-kawan yang join. Dan saya minta tolong still jangan bantu saya minta tolong bantu saya untuk sebarkan kita punya brand Teropong Bursa dan saya punya servis sebagai advisor. Kawan-kawan yang bantu saya akan cuba usahakanlah macam t-shirt ke apa ke kan. Kalau korang boleh refer 5 orang ke apa ke, nanti just contact saya, bagi tahu korang refer kawan-kawan dan saya akan bagi satu form referral tu untuk kita rekod lah kawan-kawan dah refer berapa banyak kawan, yang mana yang dah buka account, mana tak kan. So once benda dah settle, kalau ada cukup-cukup syarat-syarat dia yang tertentu, saya akan bagi cenderahati lah. Salah satunya ialah baju Teropong Bursa ni. Okay, secara percuma saja. Nanti korang tinggal bagi alamat saja. Okay, so tu selain daripada tu ada apa-apa lagi tak? Okay, so tolong share dengan kawan-kawan. Saya punya servis sebagai reminder dan saya akan bantu semua orang yang ada dalam grup lah, yang active trade, yang especially yang baru-baru. Cuma masalah orang baru dekat dalam live yang macam ni, dia berani nak tanya. Bila dah masuk dalam private group, dia senyap, tak tahu nak tanya apa. Jadi untuk saya punya klien yang ada memerhatikan dalam malam ni, tanya je dalam grup, saya akan jawab insyaAllah. Okay. Sebab kalau korang tak tanya, korang takkan tahu ataupun takkan dapat jawapan. Tak ada setengah orang segan. Saya susah sikit nak layan private message sebenarnya. Sebab saya tak sempat nak jawab banyak juga komen-komen yang orang bagi. Jadi susahlah, complicated bagi saya nak jawab. Jadi saya appreciate sangat-sangat siapa-siapa yang jawab, yang tanya soalan dalam grup. Saya boleh jawab dalam grup, saya akan utamakan dalam tu. Sebab jawapan saya tahu jawapan saya dalam grup tu bukan setakat membantu orang yang bertanya, tapi membantu orang lain yang tak tahu nak tanya apa. Jadi sebab tu saya appreciate sangat-sangat tanya dalam grup. Okay. Okay, so itu sajalah daripada saya hari ni. Kita dah habis sesi kita dan hopefully kita boleh sambung minggu depan lagi sekali. Okay, jadi jangan jangan segan-segan. Kalau ada problem ke apa ke, boleh cubalah contact saya, cuba bantu. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kawan-kawan yang refer klien dekat saya. Tolong keep in touch with me supaya saya boleh usahakan sesuatu untuk orang lah. Okay, dan satu lagi saya nak beritahu, saya punya sesi coaching untuk bulan ni kita terpaksa tangguhkan kepada hujung bulan Ogos, 28
28 dengan 29 kalau tak silap saya, hari Sabtu dan Ahad. Jadi sesi tu masih lagi dibuka. Siapa-siapa yang nak masuk tolong sign up cepat-cepat sebab kita buka hanya 10 tempat saja. Hanya 10 tempat untuk student baru buat sesi coaching. Maknanya saya tunjuk semua benda yang cara macam kita ada 2 hari tu. Yang hari pertama kita buat yang basic punya, hari kedua kita buat yang untuk short term trade, kita belajar. Jadi kalau siapa yang tak nak join, nak join satu hari boleh, tak ada masalah, tapi pastikan kalau siapa yang nak join yang hari yang intraday punya tu, korang kena pastikan betul-betul dah mahir. Kalau dah mahir pasal market structure, dah mahir pasal trend, dah mahir pasal jual beli, nak guna counter semua tu. Jangan ingat dah pandai, sebab saya ada banyak kes semua dah tahu, dah masuk kelas, orang tu masuk kelas orang ni bayar sana sini, bayar ribu-ribu. Lepas tu masuk saya punya sesi coaching ni bayar ratus-ratus je tapi tak faham. Jadi basic orang tak cukup bagus lagi untuk belajar yang level tu. Jadi bila tak cukup mantap, knowledge yang saya share tu jadi tak berguna untuk korang. So itu kerugian yang sangat besar lah. Jadi kalau siapa yang nak ambil yang level kedua tu, actually saya tak ada banyak level pun, ada 2 je. Satu yang basic punya memang orang yang zero boleh belajar yang tu dan memang fokus pada swing trading. Satu lagi untuk yang real trade, kita nak buat intraday trades macam mana. 2 saja. Saya tak ada yang upsell ke apa ke. Dan siapa yang nak ambil yang kedua ni, kena pastikan korang mantap lah. Kalau tak, memang blur dalam kelas. Sebab saya akan pergi laju, saya akan tunjuk banyak example. Itu saja. Okay. So, terima kasih banyak kawan-kawan. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih kawan-kawan yang refer, yang share hari ni. Dan saya ucapkan selamat malam dan semoga kita semua selamat. InsyaAllah. Assalamualaikum.